Selamat datang ke kelas matematik yang terakhir untuk tempoh PDPR ini. Okay, hari ini kita akan habiskan bab 2. Kita akan masukkan bentuk piawai yang belum sempat kita belajar semalam dan kita akan sentuh sedikit soalan kehebat. Okay, jadi sebelum kita mulakan, kita imbas kembali apa itu bentuk piawai. Dia adalah cara menulis suatu nombor tunggal dalam bentuk A darab 10 kuasa N. Di mana A adalah satu nombor yang bersamaan dengan 1 atau lebih besar daripada 1 dan kurang daripada 10. Manakala X darab 10N ini kita panggil eksponen, nilai N dia boleh dalam bentuk positif atau negatif, bergantunglah nilai sebenarnya nombor tunggal tersebut. Jadi kita tengok soalan ini. Hari ini kita akan belajar operasi yang melibatkan bentuk piawai. So kita ada penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Jadi cuba tengok A dan B. Apakah operasi yang terlibat di sini? Kita cuba tengok dulu, cari dulu mana bentuk piawai. Sini satu set, sini satu set. Betul tak? Sini satu set, sini satu set. Kita tengok operasi di antara dua set bentuk piawai itu. So kita boleh nampak untuk A, operasi penambahan. B, operasi penolakan. Untuk operasi penambahan dan penolakan, target kita adalah cuba faktorkan eksponen di belakang. Jadi cuba tengok A. Kita dapati bahawa eksponen untuk kedua-dua set bentuk piawai ini adalah sama. Jadi kita boleh faktorkan. Tapi kita bukan faktorkan di depan macam pemfaktoran yang biasa. Untuk bentuk piawai, kita faktorkan ke belakang. Jadi bila kita keluarkan ke belakang, nilai yang tertinggal, kita boleh terus tambah atau tolak di dalam kurungan di hadapan. Jadi untuk soalan ini, kita boleh terus faktorkan 10 kuasa 4 di belakang. Jadi 1.7 boleh terus tambah dengan 3.65. Ingat, mesti letak kurungan. Kalau kamu tak letak kurungan, maknanya kita akan darab dulu, baru tambah. Itu salah. Jadi mesti letak kurungan. Sudah siap? Apa maksud kurungan? Kurungan maksudnya kita perlu selesaikan terlebih dahulu. Jadi kita sudah dapat jawapan 5.35 kali 10 kuasa 4. Di mana 5.35 adalah nilai A. Kita tengok B. Ini adalah operasi penolakan. Cuba tengok eksponen kedua-dua set bentuk piawai ini sama. Jadi kita boleh terus faktorkan ke belakang. Dan 6.2 dengan 3.29 kita boleh terus darab di dalam kurungan di hadapan. Jadi kita tolak. Sudah dapat 2.91 dalam bentuk A kali 10 kuasa 6. Jadi itulah jawapan untuk kita. Kita tengok soalan yang seterusnya. Apabila kita mendapati eksponen adalah berlainan. Cuba tengok soalan C. 4.7 kali 10 kuasa 9 tolak 2.1 kali 10 kuasa 8. Jadi ini adalah operasi penolakan. Jadi target kita cuba faktorkan eksponen dia. Tapi eksponen dia tak sama. Kita tak boleh terus faktorkan. Jadi kita akan cuba tengok. Nilai kuasa yang mana satu lebih kecil, kita akan ubahkan dia. Jadi di sini yang lebih kecil adalah 10 kuasa 8. Jadi saya akan ubahkan dia supaya dia boleh ditulis dalam dua set. Di mana salah satu set mesti sama dengan 10 kuasa 9. Jadi satu set mesti 10 kuasa 9. Jadi kalau saya sudah guna 10 kuasa 9, saya kena tambah lagi satu eksponen supaya pendaraban kedua-dua indeks itu bersamaan dengan 10 kuasa 8. Jadi 9 kita tengok kuasa ini. 9 kita perlu buat apa?
supaya dia boleh dapat 8. 9 kita boleh tolak 1. Jadi another set of exponent adalah 10 kuasa negatif 1. Okey, bila kita sudah dapat pecah kepada dua eksponen, kita susun balik. Dan ingat kita susunkan nilai eksponen yang lebih kecil dahulu. Okey, jadi yang depan kita salin. Okey, cuba tengok di sini. 2.1 kali 10 kuasa negatif 1 dulu. Okey, kita senaraikan eksponen yang lebih kecil dulu. Okey, kemudian kita salin balik. Okey, so kenapa saya nak tulis 10 kuasa negatif 1 di depan dulu? Sebab saya nak settlekan dia dulu. Saya nak tukarkan dia kepada nombor tunggal. Okey, jadi saya tukarkan dia kepada nombor tunggal. 2.1 kali 10 kuasa negatif 1 okay, adalah bersamaan dengan 0.21. Okey, so now cuba tengok eksponen dia. Kita sudah berjaya samakan eksponen dia. Jadi kita boleh terus faktor ke belakang. Okay, dan 4.7 kita boleh terus tolak 0.21 dalam kurungan. Kemudian kita selesaikan, kita dapatlah jawapan. Okay, kita tengok lagi satu contoh. Okay, ini adalah operasi penambahan. Eksponen yang tak sama. Jadi untuk kedua-dua nilai, negatif 6 dengan negatif 5. Yang mana satu lebih kecil? Kalau ada nombor negatif, nombor kecil, mungkin ada sesetengah orang dia macam confused. Kalau saya suka relatekan dia kepada suhu. Suhu negatif 5 dengan suhu negatif 6 Celsius, yang mana satu lebih sejuk, maksudnya dia lebih kecil. Negatif 6. Jadi kita akan ubah negatif 6. Okay, di mana kita mesti ubahkan dia, salah satu dia adalah 10 kuasa negatif 5. So sekarang kita banding negatif 5. Saya kena buat apa supaya dia boleh dapat negatif 6? Tolak lagi satu lah. Jadi saya boleh dapat lagi satu eksponen 10 kuasa negatif 1. So saya susun balik 3.8 kali 10 kuasa negatif 1 kali 10 kuasa negatif 5. Okay, dan salin balik untuk yang bahagian belakang. And then kita settlekan ini dulu. 3.8 kali 10 kuasa negatif 1, kita dapat 0.38. Jadi cuba tengok di sini. Kita sudah dapat dua eksponen yang serupa. So kita sudah boleh faktor ke belakang. Okay, jadi apa yang tertinggal 0.38 dan 7.5 kita boleh terus darab dalam kurungan di hadapan. So kita selesaikan, maka kita dapatlah jawapan kita dalam bentuk piawai. Okey. Okey, kita tengok lagi kita terus lagi dengan E. Okey, ini adalah penolakan. Okey, jadi negatif 6 dengan negatif 7, yang mana satu lebih kecil? Atau kalau saya relatekan dia kepada suhu, yang manakah lebih sejuk? Pastinya suhu negatif 7 Celsius. Jadi saya akan pecahkan, salah satunya mesti 10 kuasa negatif 6. So negatif 6 saya kena buat apa supaya saya dapat negatif 7? Tolak lagi 1. Jadi 10 kuasa negatif 1. So saya susun semula. Okay, dan saya akan settlekan ini dulu. So saya akan dapat 0.718. So sekarang kita boleh nampak kedua-dua eksponen adalah sama untuk dua set bentuk piawai ini. So kita boleh terus faktor ke belakang. Dan nilai 9.62 kita boleh terus tolak dengan 0.718 di dalam kurungan. Selesaikan dia, dapatlah jawapan. Okay, kita tengok untuk soalan seterusnya. Sudah habis. Okay, jadi sekarang kita nak masuk operasi yang seterusnya, pendaraban dan pembahagian. Ini lagi senang. Okay, kita tak payah faktor-faktorkan. Okay, untuk pendaraban, okay, macam mana kita tahu dia adalah operasi pendaraban? You tengok je, semua darab. Okay, itu adalah operasi pendaraban untuk bentuk piawai. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Cara dia kita susun balik. Dia macam
apa yang kita pernah belajar di tajuk indeks. Susunkan nombor and then susunkan indeks dengan asas yang sama. So, kita susunkan dulu nombor 3 kali 5.7 di depan and then kita susun eksponen di belakang. Okay, so kita boleh terus darab dan 10 kuasa 5 kali 10 kuasa 2. Okay, mereka adalah asas yang sama, jadi saya boleh terus tambahkan nilai kuasa dia. Okay, setelkan ini, kita boleh dapat macam ini. So, 3 kali 5.7, saya dapat 17.1. And then 10 kuasa 5 kali 10 kuasa 2, saya boleh combine. Tulis 10 sekali saja, and then 5 terus tambah 2. Saya dapatlah jawapan. Okay, cuba tengok di sini. Adakah saya sudah dapat jawapan dalam bentuk piawai? Tidak. Sebab 17.1 bukan A. A mesti 1 atau lebih besar daripada 1 tetapi kurang daripada 10. Jadi ini sudah melebihi 10, jadi saya kena tukar. Okey, jadi saya kena fokus kepada 17.1, tukarkan dia kepada bentuk piawai. Manakala 10 kuasa 7, kita bawakan saja ke bawah dahulu. So 17.1 saya tukarkan kepada A dulu. Tukar kepada 1.71. Dan kalilah dengan 10 kuasa tak tahu apa. Dan kita tengok 1.71 lebih kecil daripada 7.1. Jadi nilai N untuk eksponen ini mesti positif. Okay, so kita gerakkan 1.7 supaya dia ke belakang satu tempat perpuluhan. Seperti 17.1 di atas, kita dapat pergerakan satu tempat perpuluhan. Jadi kita dapat 10 kuasa 1. Okay, now apa yang kita boleh nampak? This one. Okay, mereka mempunyai asas yang sama, jadi kita boleh combinekan dan terus tambahkan nilai kuasa dia. Okay, itulah jawapan kita. Jawapan dalam bentuk piawai di mana this part adalah A. Okay, kita tengok C pula. Okay, yang saya tak bincang, B kamu cuba buat sendirilah. Okay, kita tengok C. Susunkan nombor di depan and then eksponen di belakang. So, kita terus darab 6.3 kali 2.0. Kemudian 10 kuasa 5 darab 10 kuasa 2. Kita boleh combine. Dan kita boleh terus tambahkan nilai kuasa dia. Jadi, kita dapat 12.6 kali 10 kuasa 7. Okay, 12.6. Again, dia bukan A. So, kita kena tukarkan dia kepada bentuk piawai. 10 kuasa 7 kita bawakan ke bawah dahulu. Jadi kita akan dapat 1.26 kali 10 kuasa 1. Okay, sekarang kita sudah dapat dua eksponen yang kita boleh combine. So, saya combinekan and then nilai kuasa 1 saya boleh terus tambah 7. So, saya dapatlah 1.26 kali 10 kuasa 8. Okay, kita tengok lagi dua soalan. Okay, ini adalah pembahagian pula untuk bentuk piawai. Kalau pembahagian, dia mesti ada letak kurungan, okay, di dua set bentuk piawai. Jadi di sini kita boleh nampak dia adalah pembahagian dan untuk dua set bentuk piawai depan dan belakang adalah mempunyai kurungan. Okay, itu adalah ciri-ciri untuk pembahagian bentuk piawai. Okay, jadi cara saya, okay, saya lebih suka susunkan dia dalam bentuk pecahan dahulu. Susun saja. Okay. Kemudian apa yang saya boleh nampak adalah saya boleh terus bahagi nombor atau nombor perpuluhan dan saya boleh terus combine eksponen. Jadi saya buat dua bahagian. 1.07 bahagi 2.5 saya dapat 0.428. And then eksponen saya terus combine. 2 tolak 4 saya dapat negatif 2. Okay, so sekarang adakah dia bentuk piawai? Belum. Sebab A ini kurang daripada 1. Okay, dia kena sekurang-kurangnya 1. Okay, jadi saya kena modify this one. And then 10 kuasa negatif 2 bawa sahaja ke bawah. So, saya tukarkan ini kepada 4.28 and then kali 10 kuasa something. So, saya bandingkan 4.28. Dia lebih besar daripada asal. Jadi, kuasa untuk eksponen ini mesti negatif. Tulis dulu negatif.
And then kita gerakkan tempat perpuluhan bagi 4.28 supaya dia sama dengan 0.428. Kita dapati dia bergerak satu tempat ke hadapan. Jadi nilai dia adalah negatif 1. So sekarang kita sudah nampak dua eksponen di sini combine. Okay, negatif 1 tambah tolak jadi tolak 2. Jadi saya dapat 4.28 kali 10 kuasa negatif 3. Okay, kita tengok soalan last untuk pembahagian. Okay, first susun dalam bentuk pecahan dulu. And then 8.7 bahagi 2. 10 kuasa 5 combine dengan 10 kuasa 2. So ini adalah apa yang saya dapat. Okay, cuba tengok A dia sudah dalam bentuk piawai. So saya tak payah ubah lagi. Itulah jawapan untuk kita. Okay. Okay, sekarang kita nak masuk kepada soalan struktur pula. Okay, kita tengok dulu soalan dia. Raja di bawah menunjukkan sebuah kolam renang mudah alih. Hitung isi padu maksimum air yang boleh diisi. Jadi ini adalah apa? Cuboid. Isi padu cuboid adalah panjang kali tinggi kali lebar. Okay, kita nak bagi jawapan dalam bentuk liter, tetapi ukuran panjang, lebar dan tinggi dalam cm. So di sini kita perlu tukar daripada cm cube kepada liter. Okay, kemudian nyatakan jawapan dalam bentuk piawai dan betul kepada 4 angka berarti. So kita ada 3 step di sini. First step, cari isi padu. Kedua, tukarkan isi padu kepada unit liter. Kemudian jawapan ditulis dalam bentuk piawai dan betul kepada 4 angka berarti. So first, darabkan panjang, lebar, tinggi. Kita dapat this one. So, kita sudah dapat satu markah kaedah. Kemudian daripada cm cube, saya akan tukar kepada liter. Sudah ada rujukan di sini. Okay. Saya bahagi sajalah dengan 1000. So, saya sudah dapat 3125.64 liter. Okay, so now I want to change this answer to bentuk piawai. Oh, ini sudah dapat satu markah. Okey, sekarang saya nak buat yang ketiga. Tukar kepada piawai. Okey, belum siap. Sebab piawai ini mesti betul kepada 4 angka berarti. So, saya kena cek angka ke 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kita jumpa 6. So, apa yang kita perlu buat? Kita nilaikan 6. 6 lebih besar daripada 5. Jadi dia akan memberi kesan kepada 5 di hadapan untuk ditambah 1. Okay, dan dirinya 6. Okay, memandangkan 6 adalah satu digit di belakang tempat perpuluhan. Jadi jangan tulis kosong. Abaikan saja. Okay, so jadi 5 tambah 1. 3.12 kita salin saja. Okay, yang 10 kuasa 3 mesti tulis supaya dia adalah bentuk piawai yang lengkap. Itulah jawapan kita. Bentuk piawai dalam betul kepada 4 angka berarti. Okay, so bila saya dapat jawapan ini, barulah saya dapat nilai N. So, 3 markah untuk soalan ini. Okay, kita tengok latihan diri 2.2D. Okay, dia soalan struktur jugalah. Okay, kita tengok nombor 1. Purata penggunakan air sehari di sebuah kawasan kilang adalah 7,960 meter cube. Hitung jumlah penggunaan dalam meter padu di kawasan perkilangan tersebut pada bulan April. Bulan April. Berapa hari? Okay, 30. Okay, jadi kita kena kalikan purata setiap hari kepada 30. Di sana kita boleh dapat satu markah. Kemudian kita kena tukar kepada bentuk piawai dan betul kepada 3 angka berarti. So first step. Okay, darabkan penggunaan harian kepada 30 hari. Okay, kalau ada langkah ini sudah dapat satu markah.
Kalau ada tunjuk 30 ini je pun boleh dapat 1 markah. Sebab kamu tahu April ada 30 hari. Okay, and then kita kira boleh lagi dapat 1 markah. Okay, sekarang saya nak ubahkan jawapan ini kepada bentuk piawai dalam 3 angka bererti. So first tulis dalam bentuk piawai dulu. And then 3 angka bererti saya kena cek angka ke-4. So 2, 3, 8, 8. 8 yang kedua. Kaji 8 yang kedua lebih besar daripada 5. Jadi dia akan memberi kesan kepada 8 di hadapan untuk ditambah 1. Memandangkan 8 ini adalah di belakang titik perpuluhan. Jadi kosong kita abaikan sahaja. So kita dapat 2.39 kali 10 kuasa 5 meter cube. Dalam bentuk 3 angka bererti. Siap. Bila dapat ini, maka kita dapat markah untuk jawapan N1. Lengkap 3 markah. Okey, kita masuk kepada soalan BOS. Okey, ini soalan TP6. Okey, kita tengok syarikat Samsung mempunyai sebuah kebun berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, seperti dirajah di bawah. So kita boleh nampak PR mesti hipotenus lah, mesti paling panjang. Okey. Okay. A, hitungkan PQ dalam meter dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. So PQ, kalau PQ bukan eksponen, okey, asas dia seperti inilah. A adalah PQ, B adalah QR. Okey, kuasa 2 kan kedua-dua sisi ini dan jumlahkan, kita boleh dapat nilai kuasa 2 bagi eksponen dia. So sekarang kita nak cari eksponen pula, hipotenus. So sekarang kita nak cari PQ. PQ bukan sisi yang terpanjang. Jadi kita akan guna hipotenus tolak another side. Okey, yang bukan hipotenus. Kemudian kalau kita nak cari PQ saja, jangan lupa hantarkan kuasa 2 ini ke belakang untuk jadikan punca kuasa 2. So ini adalah konsep kita. Okay, so we know that PQ adalah hipotenus kuasa 2 tolak satu sisi yang bukan hipotenus kuasa 2. Kemudian punca kuasa 2 kan kedua-duanya. Okay, jadi first step. Nah, kalau you ada idea untuk membentuk formula ini, sudah dapat 1 markah. Okay, kemudian kita selesaikan. Okay, nilai punca kuasa dalam tajuk indeks, kalau kita nak kira, kita boleh tukarkan dia kepada indeks pecahan. Kemudian kita selesaikan untuk setiap kurungan di sini. Okay, so ada berapa asas dalam kurungan ini? 7, 1, 10, 1. Jadi kita ada 2 asas. Jadi kita kena darab 2 kali. 7 ada 1 sebagai kuasa dia dalam kurungan. So 1 dalam kurungan, 2 di luar kurungan. 1 kali 2 kita dapat 7 kuasa 2. 10 ada 2 kuasa dalam kurungan, 2 kuasa di luar kurungan. 2 kali 2 kita dapat 4. So yang belakang ini pun sama, jadi saya dapatlah ini. Okey. Okay, sekarang cuba tengok apa ini. Ini bentuk piawai, ini bentuk piawai, ini penolakan. Ini adalah penolakan bentuk piawai. Dan kita boleh nampak dia mempunyai eksponen yang sama. Jadi senang, kita boleh terus faktorkan di belakang. Okey, jadi kita faktorkan ke belakang. Okey, 7 kuasa 2 boleh terus tolak dengan 4.2 kuasa 2. Okey, yang kuasa 1/2 kita terus bawakan sahaja ya. Okey, so kita selesaikan masalah dalam kurungan, kita dapat ini. Okey, so sekarang saya akan kembangkan kurungan. Okey, 31.36 dirinya ada kuasa 1 dalam kurungan, di luar ada 1/2 darab, and then 10 kuasa 4. Okey, ada 4 dalam kurungan, 1/2 di luar kurungan darab. Ini yang saya akan dapat. Okey, so 31.32 kuasa 1/2 sebenarnya sama dengan apa?
punca kuasa 2, 31.36. So, tekan saja kalkulator. Saya dapatlah jawapan. Okey, so ini adalah jawapan kita. Okey. Kita tengok kepada soalan yang kedua. Jika kos bagi 1 meter persegi kebun adalah 32, hitungkan jumlah kos kebun tersebut dalam ringgit Malaysia. Jadi kita kena cari luas lah. Luas untuk 1 meter persegi RM32. Kalau luas untuk ini berapa? So, konsep yang kita mesti kena tahu adalah konsep luas segitiga. Iaitu 1/2 kali tapak kali tinggi. So, tapak di mana? Sama ada QR atau PQ. Tinggi pun. Jangan ambil PR. Okay? PR adalah hypotenuse. Dia tak mungkin. Dia bukan tapak dan bukan tinggi. Okay? So, itu idea dia. So, kalau saya nak cari luas, saya boleh guna 1/2 kali PQ kali 4.2 kali 10 kuasa 2. So, PQ tadi kita sudah carikan. So, kita masukkan ke dalam B. Okay, so 1/2 kali QR 4.2 kali 10 kuasa 6 and then kali dengan PQ yang kita dapat tadi. Bila you ada idea penyelesaian seperti ini, sudah dapat 1 markah. So, selesaikan dia. Okay, kita akan dapat 11.76 kali 10 kuasa 4. Okay, so luas dia macam ini. Kalau 1 meter persegi adalah RM32, maka 11.76 kali 10 kuasa 4 meter persegi berapa kos dia? Darab dengan 32. Jadi kalau ada idea penyelesaian seperti ini, boleh dapat lagi 1 markah. So, kita dapatlah jawapan seperti ini. Okay. 3 juta 3 juta 763,200 ringgit. Okey. Ni dapat N1. Jadi ini adalah kos dia. Okey, soalan last. Jika Encik Yusuf merancang untuk melabur dalam projek ini, cadangkan anggaran pelaburan yang dilakukan oleh Encik Yusuf. Nyatakan alasan anda. So, kalau you masih ingat, apakah kos tadi? Ini. This one, kos dia. So, anggaran kita guna pembundaran lah. Pembundaran mesti more than that. Less than that, takut kita tak cukup kos. Jadi, more than that, contohnya, saya boleh bundakan kepada 4 juta. Alasan saya adalah saya bundakan kepada satu angka bererti daripada kos kebun. Jadi, itu sahaja untuk bab 2. Kerja rumah hari ini, tolong lengkapkan latihan semua bab 2 dan sebagai cuti kerja rumah, cuti penggal 1 ini, buat muka surat buku kerja 10 hingga 12 sahaja. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.